Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dikurniakan dengan kesihatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Baik, pada pagi ini kita akan menyambung kembali hadis yang kita baca pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan 4 perkara yang Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan perlindungan daripadanya. Kita lihat hadis ini. Abbad bin Abi Sa'id annahu sami'a Aba Hurairah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Daripada Abbad bin Abi Sa'id bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada 4 perkara. Min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak memberikan manfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba', dan daripada jiwa yang tidak kenyang. Wa min du'ain la yusma', dan daripada doa yang tidak didengari. Dalam hadis ni Nabi mengajarkan kepada kita doa, iaitu kita mohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara ini, yang mana kita dah melihat pada 2 minggu yang sebelum ini berkenaan dengan ilmu yang tidak memberikan manfaat. Jadi kita dah melihat apakah ilmu yang tidak berikan manfaat. Kemudian pada minggu yang lepas kita dah melihat perkara yang kedua berkenaan dengan min qalbin la yakhsha', hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk. Dan bila kita sebutkan berkenaan dengan hati, hati itu merupakan satu organ yang paling penting, seperti yang kita dah lihat dalam hadis pada minggu yang lepas. Nabi nyatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu, jasad manusia itu, ada seketul darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh badannya. Iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuh badan tersebut. Ala wahiyal qalb. Dan ketahuilah, ia adalah hati. Hati ataupun sepatutnya jantunglah.
ia adalah hati. Jadi Nabi nyatakan ini merupakan perkara yang paling penting yang akan mempengaruhi seorang manusia itu. Yang kita dah melihat tentang hati yang sejahtera yang disebutkan dalam Quran sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera, yang selamat daripada perkara-perkara yang dilarang Allah, selamat daripada syirik, selamat daripada nifak. Dan ini merupakan hati milik orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Dan inilah golongan yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah nyatakan man atallaha biqalbin salim, yang akan datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Dan pada pagi ini kita akan menyambung berkenaan dengan qalbin la yakhsha ini. Kita akan melihat dua lagi jenis hati yang mana disebutkan dalam Quran. Kalau yang pertama disebutkan tentang qalbun salim, hati yang sejahtera, yang selamat. Yang kedua merujuk kepada qalbun maridun, iaitu hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Penyakit yang menimpa hati manusia itu kita boleh bahagikan kepada dua perkara. Iaitu yang pertamanya disebut sebagai penyakit syubhat. Penyakit syubhat. Dan yang keduanya adalah penyakit syahwat. Disebutkan juga sebagai suatu fitnah. Fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Yang mana fitnah ini merupakan penyakit yang menimpa hati manusia. Kalau kita lihat penyakit hati ini, ia lebih berbahaya daripada penyakit yang fizikal. Penyakit yang fizikal kita dapat lihat dengan mata kasar kita, dapat dirasai kesakitannya, dan kita boleh berusaha untuk mencari ubat kepada penyakit fizikal itu. Dan penyakit fizikal dia akan membawa kepada, kalau penyakit yang teruk contohnya, dia akan mungkin membawa kepada kematian. Manakala penyakit yang ada dalam hati ini, ia lebih sukar untuk diubati berbanding dengan penyakit fizikal. Ia bukan sekadar ada kesan di dunia ni, tetapi akan bawa kesan pada hari akhirat nanti. Orang yang mungkin tubuh badannya sihat, tetapi hatinya berpenyakit, kemudian lama-kelamaan menjadi hati yang mati. Jadi ini lebih bahaya daripada penyakit yang fizikal itu. Jadi sebab itulah Allah dalam Quran banyak kali Allah sebutkan tentang golongan yang ada penyakit dalam hati mereka. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dia tak ada dalam sunnah.com ni, jadi saya bacakan hadis ni. Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takuti ke atas kamu adalah syahwatil ghaib, iaitu syahwat yang menyesatkan kamu, yang membinasakan kamu, fi butunikum, pada ia menimpa ataupun pada perut-perut kamu, wa furujikum, dan kemaluan-kemaluan kamu. Jadi ini disebut sebagai syahwat, penyakit ataupun fitnah syahwat yang menimpa manusia. Kemudian keduanya wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi pada hadis ni, ulama hadis menyatakan berkenaan dengan fitnah atau penyakit yang menimpa manusia itu, dia ada dua, iaitu syahwat yang menimpa, yang merujuk kepada perut dan juga kemaluan itu, yang mana manusia berusaha untuk memenuhi kedua-dua perkara ini. Kemudian yang seterusnya adalah
dalam bentuk fitnah yang menyesatkan. Ini yang disebut sebagai syubhat. Dan begitu juga kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam Quran berkenaan dengan penyakit syubhat dan juga syahwat ini dalam surah 9 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم. Keadaan kamu, wahai golongan yang engkar, yang munafik, sama seperti orang-orang yang sebelum daripada kamu. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsaru amwalan wa auladan. Mereka dulu lebih hebat daripada kamu dari segi kekuatannya, dari segi banyaknya harta benda mereka dan anak-anak mereka. Fastamta'u bi khalaqihim. Lalu mereka telah bersenang lenang dengan bahagian yang Allah berikan kepada mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum. Kamu juga bersenang lenang dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Seperti mana orang-orang yang sebelum daripada kamu, mereka bersenang lenang dengan bahagian yang Allah berikan kepada mereka, iaitu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini bahagian yang pertama ni, ini merujuk kepada nikmat-nikmat dunia yang mana merupakan perkara-perkara yang manusia sukai. Itu disebut sebagai syahwat tu. Jadi Allah kurniakan pasangan, kurniakan anak-anak, kurniakan harta yang banyak, kurniakan pengaruh yang besar, jawatan yang tinggi dan sebagainya, yang merujuk kepada nikmat-nikmat dunia itu yang mana manusia sukakan perkara tersebut. Itu disebut sebagai syahwat. Wa khuttum kallazi khadu. Dan kamu juga telah memperkatakan. Khuttum di sini merujuk kepada perbuatan memperkatakan pendustaan. Memperkatakan pendustaan dan juga perkara-perkara yang salah, yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan. Kallazi khadu, seperti mana mereka juga memperkatakan perkara-perkara yang salah tersebut. Jadi wa khuttum kallazi khadu ni, ini merujuk kepada fitnah atau penyakit syubhat. Yang mana Allah nyatakan manusia seperti mana golongan yang terdahulu yang mereka sesat daripada kebenaran, mereka memperkatakan perkara-perkara yang salah, yang dusta, yang sebahagiannya mereka anggap sebagai benar. Dan ini semua disebabkan oleh
keyakinan ataupun i'tikad mereka yang salah. Agama mereka yang salah menyebabkan mereka memperkatakan perkara-perkara yang salah dan juga yang dusta. Jadi ini merujuk kepada fitnah atau penyakit syubhat, iaitu golongan-golongan yang jauh daripada kebenaran. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu akan terhapus segala amalan-amalan mereka di dunia dan di hari akhirat nanti. Wa ulaika humul khasirun. Dan merekalah orang-orang yang rugi. Jadi, dalam ayat ni, apa yang tersirat di sebalik ayat ni, Allah sampaikan kepada kita tentang dua perkara yang menimpa manusia ataupun disebut sebagai fitnah atau penyakit syubhat dan juga syahwat. Syubhat dia berkaitan dengan agama, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan. Manakala syahwat ni pula berkaitan dengan keinginan-keinginan hawa nafsu terhadap kenikmatan dunia ni. Dan kedua-dua penyakit ni, inilah penyakit yang menimpa hati manusia itu, yang lebih bahaya daripada penyakit fizikal yang kita sebut tadi. Penyakit fizikal, walaupun mungkin parah ke, tapi seorang tu dia sedar perkara tersebut dan dia boleh berusaha untuk mencari penawar kepada penyakitnya. Dan orang lain pun boleh tolong usaha untuk dia, bantu dia. Tetapi penyakit yang menimpa hati manusia itu, jadi ini lebih susah dan lebih parah, yang mana kadang-kadang orang yang menghidap penyakit tersebut, dia pun tak sedar yang dia ada penyakit di dalam hatinya itu. Oleh sebab itu Allah dalam Quran menyebutkan tentang golongan yang sebegini untuk terangkan kepada manusia tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia itu. Allah sebutkan dalam surah 2 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat daripada ayat yang ke-8. Surah 2 ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang dia berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Sedangkan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Jadi ada sebahagian manusia, Allah nyatakan, dia mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Tetapi di sisi Allah, mereka ni bukanlah golongan yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah
dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sedangkan tidak lain mereka menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sedar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Di sini disebutkan dalam terjemahan, kalau kita lihat, terdapat penyakit, antaranya penyakit syak dan juga hasad dengki. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan lagi penyakit dalam hati mereka. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Allah sebut di sini tentang golongan yang mengaku beriman sedangkan hakikatnya mereka bukanlah golongan yang beriman. Jadi ini merujuk kepada golongan yang munafik, yang ada sifat-sifat golongan yang munafik ini. Golongan yang munafik ini dia ada dua jenis. Yang pertamanya yang munafik dari segi i'tiqadnya itu. Seperti mana yang dalam sirah kita lihat kisah Abdullah bin Ubay, yang mana dia memeluk Islam memang dengan tujuan untuk memperdaya orang-orang yang Muslim, supaya dia dan kumpulannya dianggap sebagai orang-orang yang Muslim dan tak dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Sedangkan hakikatnya dalam hati mereka itu, mereka tak nak pun Islam ni. Mereka tak nak beriman pun, tapi disebabkan mungkin keadaan yang memaksa mereka, jadi mereka pura-pura beriman. Jadi mereka masuk Islam dalam keadaan berpura-pura mereka hendak menipu Nabi dan juga para sahabat. Jadi ini orang-orang yang munafik dari segi i'tiqad mereka itu. Jadi Abdullah bin Ubay, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, beliau ni hampir dilantik menjadi pemimpin yang utama, nombor satu di Madinah. Tetapi sesudah Nabi berhijrah ke Madinah, jadi Nabi yang menjadi pemimpin di Madinah, pemimpin yang pertama di Madinah. Dan Abdullah bin Ubay ini terlepas peluang tersebut. Sedangkan dia benar-benar berharap dia dapat menjadi pemimpin di Madinah tu. Disebabkan itu, walaupun dia memeluk Islam, tapi Islamnya bukanlah Islam yang sebenar. Muslim tetapi munafik di dalam hatinya. Jadi ini golongan yang munafik dari segi i'tiqad. Selain daripada itu, ada juga munafik dari segi amalan. Dari segi perbuatannya tu. Dari segi sifat-sifatnya. Tapi dari segi i'tiqadnya, dia Islam, dia taklah tujuannya itu untuk menipu Allah ataupun orang-orang yang beriman. Tapi dari segi perbuatannya itu ada ciri-ciri golongan yang munafik. Dalam sebuah hadis Nabi nyatakan, ayatul munafiqi thalathah. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda golongan yang munafik itu ada tiga. Bila dia bercakap, dia berdusta. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Dan bila diberikan amanah, dia khianat. Jadi siapa yang suka bercakap bohong, dia ada ciri-ciri orang-orang yang munafik. Walaupun di hatinya tu, dia taklah munafik dari segi i'tiqad, tapi perbuatannya tu, dia tu dipanggil munafik dari segi amali, dari segi perbuatannya. Dikhawatiri kalau dia berterusan dalam keadaan sedemikian, ia akan membawa kepada munafik dari segi i'tiqad tersebut. Jadi siapa yang suka berdusta dalam percakapan, suka menyampaikan perkara-perkara yang bohong, yang dusta, sama ada tentang agama ini ataupun tentang dunia ni. Kemudian yang kedua Nabi sebutkan, iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkiri. Jadi banyak berjanji, kemudian sentiasa dia mungkiri janjinya. Jadi ini juga sifat golongan yang munafik. Kemudian ketiganya, iza tumina khana. Dan bila diberikan dengan amanah, dia akan khianat kepada amanah tersebut. Jadi ini tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang munafik. Yang mana boleh juga berlaku
dilakukan oleh orang-orang yang Muslim. Yang mana Nabi sebut dalam matan yang lain, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, dia solat dan dia mendakwa dirinya sebagai Muslim. Tapi jika dia ada melakukan 3 perkara ni, maka dah ada padanya penyakit ataupun sifat-sifat yang ada pada golongan yang munafik itu, yang dikhawatiri. Jika berterusan dilakukan, dia akan membawa kepada munafik yang besar, munafik dari segi i'tikad tersebut. Yang Allah sebut dalam ayat ni, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, sedangkan tidak lain mereka menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Itu penyakit antaranya disebutkan di sini tentang syak kepada kebenaran. Kemudian hasad dengki kepada orang-orang yang beriman. Kemudian begitu juga dalam hadis tadi yang kita sebut tadi, 3 perkara tu. Suka berdusta, mungkiri janji dan khianat kepada amanah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan lagi penyakit dalam hati mereka. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini, qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, melakukan islah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang melakukan kerosakan, akan tetapi tidak mereka sedar. Jadi ini penyakit yang menimpa manusia, menimpa hati manusia itu, iaitu penyakit nifak. Penyakit nifak iaitu pura-pura beriman kepada Allah. Kemudian selain daripada penyakit nifak ini, ada golongan yang lebih jelas, iaitu yang kafir, yang kufur kepada Allah. Allah sebut dalam surah 9 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ faminhum may yaqul, dan apabila diturunkan suatu surah dari Al-Quran itu, maka di antara mereka, iaitu di kalangan golongan yang kafir ataupun golongan yang munafik itu, mereka mengatakan ayyukum zadathu hazihi imana. Itu mereka bertanya dengan mengejek, siapakah di antara kamu ini yang imannya bertambah disebabkan turunnya surah ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا.
Adapun orang yang beriman, keimanan mereka bertambah. Jadi ayat-ayat tersebut menyebabkan keimanan mereka bertambah, keyakinan mereka bertambah, amalan mereka bertambah, ilmu mereka bertambah. Wahum yastabshirun, dan mereka berasa gembira dengan turunnya ayat-ayat Allah ini. Jadi ini qalbun salim, hati milik orang-orang yang beriman. Bila mereka membaca ayat-ayat Allah, itu dapat menambahkan keyakinan mereka kepada Allah, keimanan mereka, dan mereka bergembira dengan turunnya ayat tersebut. Tapi sebaliknya, bagi golongan yang ada penyakit dalam hati mereka, mereka memperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan lagi kekotoran kepada kekotoran yang sedia ada dalam diri mereka itu. Jadi rijsan ini merujuk kepada kekufuran yang ada di dalam hati golongan yang kafir dan juga yang munafik itu. Wa matu wa hum kafirun. Dan kemudian mereka mati dalam keadaan mereka orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi ini juga penyakit. Bezanya penyakit nifak itu dia tak nampak disebabkan golongan yang munafik mereka menzahirkan keimanan. Namanya sama, perbuatannya juga sama, bahkan melakukan amalan yang soleh, cuma dalam hati mereka tu. Itu yang membezakan. Manakala golongan yang munafik, golongan yang kafir ini, dari segi luarannya pun dah nampak dah perbezaan dari segi namanya, amalan-amalannya. Ini golongan yang kafir. Ini juga satu penyakit yang menimpa hati manusia itu. Kafir maksudnya menutup kebenaran dan menolak kebenaran yang sampai kepada mereka, walaupun mereka tahu ini suatu kebenaran. Jadi itu penyakit yang kedua, iaitu penyakit kufur. Kemudian dalam surah 24 ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله, dan apabila mereka diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya ia
menjadi pemutus di antara mereka. Iza fariqum minhum mu'ridun. Tiba-tiba suatu puak di kalangan mereka adalah orang-orang yang berpaling, enggan untuk kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu. Tapi sebaliknya berpegang kepada perkara-perkara yang lain. Wa in yakul lahumul haq ya'tu ilaihi muz'inin. Dan sebaliknya, jika keputusan yang diputuskan oleh Allah dan juga Rasul itu memberikan hak kepada mereka, kelebihan kepada mereka, mereka segera datang dengan tunduk dan juga taat menerima ketetapan Allah dan juga Rasul itu. Jadi mereka apabila ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, maka mereka menerimanya. Afi qulubihim maradun amirtabu. Apakah di dalam hati-hati mereka ada penyakit, iaitu penyakit kekufuran, penyakit nifak itu, amirtabu ataupun penyakit keraguan, ragu-ragu terhadap Allah dan juga Rasul, ragu-ragu dengan Quran dan juga sunnah itu. Am yakhafuna an yakhifallahu alaihim wa rasuluh. Ataupun adakah mereka takut Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim kepada mereka. Bal ulaika humuz zalimun. Bahkan tidak, Allah dan Rasulnya tak sesekali akan berlaku zalim kepada kamu, tetapi bahkan merekalah sendiri yang berlaku zalim kepada diri mereka. Disebabkan penyakit yang ada dalam diri mereka, iaitu penyakit nifak, penyakit kufur dan juga penyakit ragu-ragu tersebut. Ragu-ragu kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah. Jadi ini juga bukan hanya menimpa golongan yang munafik semata-mata, golongan yang kafir semata-mata, tapi juga golongan yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Bila disampaikan bahawasanya inilah apa yang Allah perintahkan, inilah apa yang Nabi perintahkan, dan mereka tak nak untuk mengikutnya. Mereka memilih untuk mengikut yang lain. Memilih untuk mengikut guru-guru, memilih untuk mengikut nenek moyang, memilih untuk mengikut para pemimpin. Walaupun apa yang diikut itu bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi perintahkan. Disebabkan keraguan yang ada dalam diri mereka, itulah penyakit yang menimpa mereka. Penyakit ragu-ragu kepada Allah dan juga Rasul. Sedangkan golongan yang beriman, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya tidak lain kata-kata orang-orang yang beriman, iza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila diajak supaya kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya ia menjadi pemutus di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat kepada Allah dan juga Rasul, taat kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Ulaika humul muflihun, mereka itu, merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Di sini Allah ceritakan berkenaan dengan penyakit ragu-ragu yang menimpa manusia, bahkan menimpa sebahagian kalangan kaum muslimin yang sampai mereka menolak Quran ataupun menolak hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan kalau kita lihat di awal surah Al-Baqarah itu, Allah telah nyatakan berkenaan dengan Quran ini tiada sebarang keraguan di dalamnya. Surah 2 ayat yang kedua tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitab itu, iaitu Alkitab itu, la raiba fih, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sebutkan dalam Quran ini la raiba. La ni, bila kita jumpa kalimah la, kemudian selepasnya tu dia ada satu kalimah yang berbaris fathah di akhir tu. La ni kita panggil la nafiyah lil jins, iaitu penafian yang total, penafian yang melibatkan kesemua jenis. Jadi tiada sebarang keraguan, tiada sebarang jenis keraguan, sama ada kecil ataupun besar, sikit ataupun banyak, semuanya tak ada di dalam Quran ini. Tapi apabila ada manusia yang ragu-ragu dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka ini suatu penyakit yang bahaya, yang akan menyebabkan seorang itu menjadi golongan yang sesat daripada kebenaran. Jadi sebab itu apabila kita mendengar ayat-ayat Allah dan sampai kepada kita hadis yang sahih, maka kita sebagai orang yang beriman, kita mesti terima perkara tersebut. Dan kemudian dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 5 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq, janganlah kamu berlebih-lebihan ghulu dalam agama kamu bukan dengan cara yang benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu golongan yang terdahulu yang telah sesat. Wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan ramai manusia yang lain. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri sesat daripada jalan yang lurus itu. Di sini Allah nyatakan tentang perintah kepada Nabi supaya katakan kepada golongan yang dikurniakan dengan Alkitab. Walaupun kita lihat di sini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, tapi ayat ni bukan hanya untuk Yahudi ataupun Nasrani semata-mata. Kerana umat Islam juga dikurniakan dengan Alkitab. Jadi apabila Allah datangkan kisah golongan ahlul kitab, jadi ini supaya kita ni tak mengikut jejak langkah mereka, menjadi golongan yang Allah murka, menjadi golongan yang sesat daripada kebenaran. Yang mana ini yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah tu. Golongan yang Allah murka, contoh yang paling jelas adalah golongan Yahudi. Manakala golongan yang sesat, ad-dhalin, contoh yang paling jelas adalah golongan Nasrani. Jadi Allah perintahkan kita baca surah Al-Fatihah tu supaya kita ni
jangan mengikut jejak langkah golongan ini. Yang mana sebahagian di kalangan mereka Allah nyatakan, mereka ni ghulu berlebih-lebihan dalam beragama tanpa sumber yang benar. Mereka nakkan agama, nak dekat dengan Tuhan, tapi bukan dengan cara yang benar. Bukan melalui apa yang Allah perintahkan. Bukan melalui apa yang Rasul mereka ajarkan. Tetapi mereka mengada-adakan perkara-perkara yang baru, mereka tambah-tambah dalam agama, mereka kurang-kurangkan perkara dalam agama atas alasan mereka nak dekatkan diri mereka kepada Allah dan mereka nakkan agama, tapi bukan dengan cara yang betul. Sepatutnya mereka beragama sesuai dengan apa yang Allah dan Nabi mereka ajarkan. Begitu juga kita umat Islam ni, dalam perkara agama ni kita mesti sentiasa kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu. Tak boleh kita hanya berpada-pada dengan hanya mengikut orang, hanya mengikut kata-kata guru dan sebagainya, tanpa kita kembali balik, tanpa kita sendiri belajar kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu. Dan itu yang menyebabkan golongan yang terdahulu ini mereka menjadi sesat. Walaupun sebahagian di kalangan mereka nakkan agama tu, tapi melalui jalan yang salah. Dan Allah sebut tentang perkara ni dengan lebih jelas dalam satu lagi ayat dalam surah 57 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا. Kemudian kami mengiringi sesudah mereka, iaitu para rasul yang lain yang silih berganti. Wa qaffayna bi'Isa bin Maryam, dan kami menyusulkan, datangkan kemudiannya Nabi Isa ibnu Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami kurniakan kepadanya kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikut Nabi Isa itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan kemudian mereka mengada-adakan rahbaniyah dalam agama itu. Yang Allah sebut di sini ibtada'uha, yang mereka mengada-adakan, mereka mereka-reka. Sedangkan ma katabnaha alaihim, sedangkan kami tidak pernah perintahkan kepada mereka. Illa btigha'a ridwanillah, dan mereka buat perkara tu
kerana mencari keredaan Allah. Jadi mereka mengada-adakan, menambah-nambah dalam agama, tujuannya baik, iaitu untuk mencari keredaan Allah. Tetapi cara itu tak boleh salah. Sebab tu dalam ayat tadi Allah sebut, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu. Jangan kita, disebabkan kita ni nak dekat kepada Allah, jadi kita menambah-nambahkan perkara yang tak diperintahkan Allah dan juga Rasul. Jadi ini akan sama seperti mana yang menimpa golongan Yahudi dan juga Nasrani, yang mereka menambah-nambah dalam agama mereka. Rahbaniyah ni, kerahiban. Mereka yang mereka ada-adakan, yang Allah tak perintahkan ke atas mereka, dan mereka lakukan untuk mengharapkan keredaan daripada Allah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Lalu mereka tidak memelihara. Bila sibuk dengan perkara yang ditambah-tambah tadi, maka akan meninggalkan perkara yang sepatutnya mereka lakukan. Dan mereka tidak menjaga dan memelihara perkara yang sepatutnya dengan sebenar-benar pemeliharaan. Fa'ataina allazina amanu minhum ajrahum. Maka kami datangkan kepada golongan yang beriman di kalangan mereka ganjaran buat mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini yang menimpa golongan ahlul kitab yang terdahulu dan sebahagian kaum muslimin pada hari ini, yang mana mereka nakkan agama, nak dekat kepada Allah, tetapi berlebih-lebihan. Itu penyakit yang menimpa. Berlebih-lebihan dalam agama, melakukan perkara yang tak diperintahkan Allah dan juga Rasul itu. Dan Allah sebut di hujung ayat ni, wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik, yang derhaka kepada Allah. Itu penyakit yang seterusnya, iaitu penyakit hulu, iaitu berlebih-lebihan dalam agama, yang akan membawa kepada bid'ah yang diada-adakan, sama ada dalam bentuk bid'ah dalam bentuk akidah ataupun bid'ah dalam bentuk ibadah itu. Kemudian antara penyakit hati ni juga, syubhat ni juga, adalah apa yang Allah sebut dalam surah 4 ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu, mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipu daya mereka itu. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Dan bila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dalam keadaan yang malas. Yura'una an-nas, dan mereka bertujuan untuk riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yazkurunallah illa qalila. Dan tidaklah mereka ingat kepada Allah melainkan hanyalah sedikit sekali masa mereka. Jadi golongan yang ada penyakit syubhat, iaitu nifak itu, antara penyakit yang sampingan akan datang adalah penyakit riak, yang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang yang lain. Tidak dilakukan dengan ikhlas kerana Allah, tapi sebaliknya nakkan pujian, nak supaya dilihat oleh orang-orang yang lain.
Jadi ini juga sebahagian daripada penyakit syubhat, iaitu riak dalam amalan yang dilakukan. Dan kemudian seterusnya, penyakit yang menimpa hati ini disebut sebagai syahwat. Itu keinginan, kecintaan kepada nikmat dunia ini. Allah sebut dalam surah 3 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء. Dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia itu kecintaan kepada perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu, yang disebut sebagai syahwat tu, minan nisa, daripada wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak bertimbun-timbun daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda peliharaan yang bertanda. Itu kuda yang mahal, ataupun kalau hari ini mungkin kenderaan lah. Wal an'ami wal harth, dan binatang ternakan dan kebun-kebun tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya. Kesemua itu merupakan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah itu di sisinya adalah sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga itu. Di sini Allah menyebutkan tentang penyakit syahwat, kecintaan kepada nikmat-nikmat dunia secara berlebih-lebihan. Yang mana sepatutnya perkara yang Allah berikan kepada manusia ketika di dunia ni, yang Allah sebut dalam ayat ni, ia digunakan untuk mencari keredaan Allah dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada ketaatan kepada Allah. Tetapi sebahagian manusia, mereka menjadikan semua perkara ini sebagai matlamat dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan mereka ini menjadi golongan yang jauh daripada kebenaran, sampai melupakan akhirat, melupakan agama. Jadi ini penyakit syahwat ataupun fitnah syahwat yang menimpa dalam hati manusia, itu kecintaan yang berlebihan kepada nikmat-nikmat dunia ini. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis dalam Sunan At-Tirmizi, an Ka'b bin Iyad qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Daripada Ka'b bin Iyad, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah mereka,
dan fitnah bagi umatku adalah harta, kekayaan. Jadi secara umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fitnah yang menimpa mereka adalah fitnah syahwat, keinginan yang berlebihan kepada harta benda itu. Dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari harta yang bertimbun-timbun sampai melupakan akhirat. Di waktu untuk bekerja, waktu digunakan sepenuhnya untuk bekerja, tetapi tidak digunakan untuk ibadah, untuk akhirat. Ataupun banyak masa dihabiskan untuk mencari harta, tetapi sikit saja masa digunakan untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan jika dengan niat yang betul, pekerjaan itu boleh juga menjadi suatu bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang satu lagi fitnah ataupun penyakit syahwat ini, khususnya kepada lelaki. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, aku tidak tinggalkan sesudah daripadaku suatu fitnah yang lebih memberikan mudarat kepada lelaki, melainkan fitnah yang datang daripada perempuan, daripada wanita. Nabi sebutkan bagi golongan lelaki, fitnah yang besar yang berikan mudarat kepada mereka adalah, di samping harta tadi, adalah fitnah yang datang daripada wanita. Jadi lelaki selalunya kalah dengan wanita. Jadi ini fitnah yang terbesar yang menimpa kaum lelaki. Manakala bagi wanita pula, fitnah mereka sukakan perhiasan. Jadi kadang-kadang berhias sampai berlebih-lebihan yang membawa kepada fitnah kepada lelaki inilah. Jadi fitnah lelaki adalah wanita, fitnah wanita pula suka kepada perhiasan. Satu lagi, sebahagian daripada fitnah juga seperti yang Allah sebut dalam surah 33 ayat 32. Surah 33 ayat 32. Jadi ini berkait dengan fitnah ke atas lelaki dan juga wanita tu. Ini berkait dengan hadis yang kita baca tadi. Allah sebut dalam ayat ni, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya nisa'an nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa', kamu semua tidaklah sama seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kamu semua bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kamu berkata-kata dengan lembut dan juga manja. Fayatma'al ladzina fi qalbihi maradun, lalu menyebabkan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, iaitu penyakit syahwat itu. Wa qulna qawlan ma'rufa, sebaliknya katakanlah dengan kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang baik, yang sesuai dan juga yang sopan. Jadi ini berkait dengan fitnah yang menimpa lelaki dan juga fitnah yang datang daripada wanita itu merujuk kepada wanita yang mungkin suka kepada perhiasan, hias secara berlebih-lebihan untuk menarik perhatian, atau berkata-kata dengan kata-kata yang lembut dan juga manja kepada orang yang tidak sepatutnya. Dan ini, sebab itulah banyak ayat-ayat dalam Quran Allah perintahkan supaya memelihara pandangan. Dan perintah itu bukan sekadar kepada lelaki, juga kepada wanita, lelaki dan juga
wanita. Jadi fitnah syahwat yang melibatkan lelaki dan juga wanita ni, cara untuk mengatasinya adalah dengan ilmu dan juga antaranya dengan menjaga pandangan itu. Dan satu lagi, perkara yang menimpa kedua-dua lelaki dan juga wanita ni, seperti yang Allah sebut dalam surah 8 ayat 27. Jadi ini yang umum, yang menimpa semua, sama ada lelaki ataupun wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu khianati amanah-amanah kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui tentang salahnya perbuatan tersebut. Di apakah amanah yang Allah berikan kepada kita, lelaki ataupun wanita? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah kamu bahwasanya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, ujian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan bahwasanya Allah itu di sisinya ada ganjaran yang besar. Di fitnah yang ataupun penyakit itu kecintaan yang berlebihan kepada dua perkara ni, iaitu harta benda dan juga anak-anak, boleh membawa kepada seorang Muslim itu jauh daripada kebenaran juga. Dan ini umum untuk lelaki ataupun wanita yang sayangkan harta secara berlebihan, sayangkan anak, manjakan anak secara berlebihan, dan tidak mendidik mereka dengan cara yang sepatutnya. Jadi ini juga suatu penyakit yang menimpa di dalam hati, kecintaan kepada harta dan anak-anak secara berlebihan, sehingga ikutkan mereka walaupun dalam perkara yang tidak sepatutnya. Ini antara penyakit-penyakit syahwat. Jadi kita kembali kepada hadis yang utama tadi. Dalam hadis ni, Nabi nyatakan tentang 4 perkara: ilmu yang tak berikan manfaat, kemudian hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak didengari. Dan pagi ini kita lihat berkenaan dengan perkara yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu, dia merujuk kepada hati yang qalbun maridun, hati yang ada penyakit, iaitu penyakit syubhat yang melibatkan agama, keyakinan, akidah dan sebagainya. Kemudian yang keduanya penyakit syahwat, iaitu melibatkan nikmat-nikmat dunia yang dicintai secara berlebih-lebihan. Jadi itu menyebabkan hati itu tidak menjadi hati yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang 2 perkara ni lagi. Baik. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa ke? Sebelum saya terlupa, insya-Allah pada bulan Ramadan ni, Ramadan pun tak lama lagi dah, sebulan lebih je. InsyaAllah kita akan adakan program madrasah Ramadan, iaitu kita akan ajarkan berkenaan dengan tadabbur insyaAllah surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Kita akan ajarkan terjemahan, nahu dan juga saraf. Jadi insyaAllah kita akan masukkan nanti iklan dalam grup-grup Semak Quran insyaAllah. Jadi kalau siapa yang berminat ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, boleh berhubung dengan Puan Ashikin insyaAllah untuk
dapatkan info berkenaan dengan program Madrasah Ramadan yang kita akan adakan nanti insya-Allah. Baik, jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada hadis ini, begitu juga daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis ini dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Iyakum. Iyakum.